definisi pada tahun 1990, LGBT hanya merujuk kepada komuniti gay dan transgender. Tetapi selepas meningkatnya era globalisasi, komuniti LGBT telah berkembang kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Tambahan pula, selain dari dikenali dengan LGBT, kini ianya telah digantikan dengan sama ada LGBTQIA atau LGBTQ+. Orang yang dikaitkan dengan LGBT boleh diklasifikasikan kepada dua kumpulan, iaitu mereka yang mempunyai penyakit yang memerlukan rawatan daripada pakar psikiatri dan mereka yang berjuang untuk menuntut hak asasi manusia untuk melindungi kumpulan ini. Orientasi seksual seseorang individu boleh ditakrifkan sebagai tarikan, sama ada seksual, romantis atau emosi kepada orang lain daripada jantina atau identiti jantina tersebut. LGBT juga boleh diklasifikasikan sebagai keadaan mental. Penyakit ini memberi kesan kepada orang yang berbeza umur, warna kulit dan demografi lain selain jantina. Oleh itu, ia tidak terhad kepada satu aspek kepelbagaian manusia. Fakta mengenai LGBT ialah yang pertama, LGBT tidak berpenyakit. Orientasi seksual adalah sebahagian daripada struktur di otak sesetengah individu sudah ada. Orang yang menjadi gay akan menjadi setelah sering berkumpul dengan gay kerana memang sebelumnya sudah ada intipati perasaan dalam diri orang tersebut. Lingkungan sosial akhirnya bisa memicu seseorang yang memiliki bakat gay kemudian menjadi gay. Kalau mempunyai bakat lalu berkumpul dengan orang yang homoseksual, ia akan menjadi homoseksual. Yang kedua ialah bukan gangguan mental. Pada tahun 1973, homoseksual tidak dikategorikan sebagai gangguan mental. Orientasi seksual tidak termasuk gangguan mental. Namun, ia boleh dipanggil gangguan mental jika ego, distoni atau seseorang berasa terganggu dengan orientasi seksualnya hingga timbul konflik psikologi. Yang ketiga, orientasi seksual ditentukan oleh otak. Organ seks utama adalah otak, bukan alat kelamin. Kerana orientasi seksual seseorang terbentuk dalam otak. Jadi kita sendiri menentukan apa yang perlu kita buat yang anggap merangsang nafsu syahwat. Pembentukan orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor perkembangan otak sejak mereka masih dalam kandungan. Sebagai contoh, jika ibu dijangkiti masa mengandung sehingga sebahagian otak terbentuk berkembang lebih cepat daripada bahagian lain, akhirnya sifat atau rasa boleh berbeza. Objektif bagi kajian ini adalah yang pertama, kajian ini kebanyakannya dilakukan untuk mengetahui maksud LGBT dengan lebih mendalam. Seterusnya, pengkaji dapat mencari dan menganalisis maklumat tentang bagaimana kumpulan LGBT telah berkembang dalam masyarakat Malaysia. Yang kedua, kajian ini dapat membantu penyelidik mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kumpulan LGBT dalam masyarakat Malaysia telah berubah dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir, kajian ini boleh dijadikan model dan memberi pengajaran tentang keburukan kumpulan LGBT ini apabila ia berkembang di Malaysia. Bagi perkembangan sejarah LGBT, di bawah Akta Bugeri 1533 yang diluluskan semasa pemerintahan Raja Henry VIII, jenayah homoseksual boleh dihukum mati. Kemudian undang-undang telah diubah dengan Akta Kesalahan Terhadap Orang 1861 yang memberikan hukuman penjara seumur hidup bagi jenayah homoseksual. Seksyen 11 Akta Pindaan Undang-Undang Jenayah 1885 mengatakan bahawa seorang lelaki yang melakukan kelecehan berat hanya boleh dipenjarakan sehingga 2 tahun. Akta Kesalahan Seksual 1967 menjadikannya ia tidak lagi menyalahi undang-undang bagi lelaki yang berumur 21 tahun ke atas untuk menjadi homoseksual. Salah satu matlamat LGBT adalah supaya perkahwinan sejenis diiktiraf. Walaupun hampir semua agama tidak bersetuju dengan perkahwinan sejenis, semakin banyak negara mula menerimanya. Pada tahun 1988, aktiviti di Amerika Syarikat mula menggunakan istilah LGBT. Pergerakan itu tidak membuatkan semua orang menghormati golongan gay, lesbian, bisexual dan transgender sehingga tahun 1990-an. Secara keseluruhannya, penggunaan istilah LGBT ini telah membantu untuk membawa ramai orang yang pernah berada di luar masyarakat ke dalam arus perdana. Pada tahun 2001, Belanda adalah negara pertama yang membenarkan orang sejenis berkahwin. Sehingga 2014, perkahwinan sejenis juga sah di Sweden, Argentina, Belgium, Kanada, Iceland, Norway, Afrika Selatan, Spanyol, Portugal, Denmark, Uruguay, Brazil, Perancis, New Zealand, Mexico dan Israel. Walaupun tidak pernah berlaku di sana, ia juga sah di 25 negara Amerika Syarikat. Dalam Seksyen 377B Kanun Kesisaan yang memperkatakan Undang-Undang Jenayah Sivil mengatakan sesiapa yang secara sukarela melakukan hubungan seks luar tabi'i akan dihukum penjara maksimum 20 tahun termasuk sebatan. Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 yang meliputi jenayah berkaitan LGBT apabila orang Islam terlibat. Liwat dan busahakah adalah dua jenayah syariah yang melibatkan golongan LGBT.
Liwat ialah apabila wanita melakukan hubungan seksual dengan wanita lain, dan musahakah ialah apabila lelaki memakai pakaian wanita dan berlagak seperti wanita di halayak ramai atas sebab maksiat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan kumpulan LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Faktor yang pertama adalah kurang penghayatan agama. Individu tersebut bukannya jahil tentang agama, tetapi mereka kurang menerapkan ilmu agama dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan agama telah diberi sejak kecil lagi. Mereka juga tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk. Hal ini menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam golongan LGBT. Agama adalah panduan hidup insan, tetapi golongan ini memandang enteng perkara tersebut. Apa yang lebih menyedihkan lagi adalah segelintir individu yang terjebak dalam kumpulan ini adalah orang Islam dan mempunyai ilmu agama yang mendalam tentang Islam. Tidak dapat dinafikan bahawa golongan ini bukan sesuatu yang baru. Malah golongan sebegini telah wujud sejak zaman Nabi Lut AS, seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Apabila tiang tidak kukuh, jangan hairan jika rumah senang runtuh. Oleh kerana kurang penghayatan agama, maka anasir negatif senang mempengaruhi fikiran mereka. Faktor yang kedua adalah kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat ibu bapa yang kedua-duanya bekerja. Tidak salah untuk bekerja, tetapi ada segelintir ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja sehingga anak sendiri terabai. Bagi mereka, memberi wang saku dan menyediakan segala harta benda untuk anak telah mencukupi, tetapi mereka alpa bahawa anak-anak juga memerlukan kasih sayang dan perhatian mereka. Anak-anak memerlukan ibu bapa untuk menjadi tempat mengadu dan bercerita. Oleh kerana tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi di rumah, anak-anak mula mencari perhatian dan kasih sayang dengan orang luar melalui hubungan yang haram. Kemungkinan awalnya mencari kawan yang sama jantina supaya rasa selesa bercerita. Lama kelamaan, hubungan menjadi terlalu mesra sehingga cenderung ke arah LGBT. Tidak salah berkawan, tetapi ada batas yang perlu dijaga walaupun kawan yang sama jantina. Faktor yang ketiga adalah gejala buli. Gejala buli telah berleluasa dalam masyarakat, terutamanya di kalangan pelajar sekolah. Tiada manusia yang dilahirkan sempurna, tetapi ketidaksempurnaan ini menjadikan kita istimewa. Ada lelaki yang dilahirkan dengan suara yang seperti perempuan dan ada juga sebaliknya. Selain itu, ada lelaki yang lembut gayanya dan ada juga perempuan yang kasar kelakuannya. Mereka ini menjadi sasaran utama untuk diejek dan dibuli di sekolah. Pada awalnya, mereka berasa marah dengan panggilan lembut dan sotong, tetapi lama kelamaan mereka telah lari dengan hal tersebut, sehingga satu tahap mereka menganggap perkara tersebut sebagai pujian kepada mereka. Terdapat juga kes yang menyatakan pelajar lelaki dan kanak-kanak diliwat secara paksa oleh pelajar senior, menyebabkan mangsa ketagih dengan seks sejenis dan berubah menjadi gay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Abu Jaza. Ni pula akan membentangkan kesan perkembangan LGBT di dalam negara Malaysia. Apakah kesan perkembangan kumpulan LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Yang pertama, kesan perkembangan kumpulan LGBT telah meningkatkan penghinaan terhadap kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Hal ini kerana LGBT ialah aktiviti yang haram di sisi agama Islam dan golongan ini telah menjatuhkan martabat kesucian agama Islam. Semakin hari, apa yang kita dapati, masyarakat kita telah menormalisasikan isu ini sebagai perkara biasa kerana terikut dengan negara barat yang lain yang menganggap LGBT ini ialah perkara biasa dan tidak dilarang sama sekali. Hal ini telah menjejaskan martabat kesucian agama Islam yang menegaskan bahawa perbuatan LGBT ialah haram di sisi agama Islam. Seterusnya ialah kewujudan pertubuhan kumpulan gerakan hak asasi manusia yang bertentangan dengan agama Islam merupakan bukti perkembangan golongan LGBT di Malaysia. Kesan gerakan ini telah menurunkan martabat agama Islam kerana kumpulan tersebut menyokong dan menggalakkan agenda LGBT di Malaysia. Antara contoh penghinaan agama Islam secara umum yang dilakukan oleh mereka ialah baru-baru ini telah berlaku gerakan tersebut menghina agama Islam dan mempromosikan gaya hidup LGBT yang melanggar undang-undang. Oleh hal itu, Mesyuarat Khas Task Force menangani isu LGBT bersetuju mengambil tindakan dengan kadar segera bagi menangani isu tersebut.
Khususnya ialah yang ketiga, berlaku penyakit berjangkit iaitu penyakit HIV. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. Ini telah dikenali sejak tahun 1950 dan pada masa kini masih belum ditemui ubat atau rawatan yang boleh menghentikan penyakit tersebut. Oleh pengetahuan umum, hubungan seks sesama jenis lebih berisiko untuk kena HIV. Yayasan AIDS Malaysia MAF mengatakan bahawa hubungan seks seorang sesama jantina menjadi antara penyebab utama penularan wabak sindrom kurang daya tahan melawan penyakit AIDS di Selangor. Terusnya, menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia bermula tahun 1986 hingga Disember 2018, terdapat seramai 12,737 penghidap AIDS dalam negara ini. Kesan keempat ialah keruntuhan institusi keluarga. Hal ini kerana hubungan seks seorang ini tidak dapat menghasilkan zuriat. Oleh itu, mereka tidak mempunyai keturunan dan telah mengurangkan populasi rakyat di negara kita. Pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud berkata, aktiviti tidak sihat kaum lelaki yang melakukan hubungan seks sesama mereka memberikan kesan buruk dan dalam institusi keluarga. Seterusnya, keruntuhan institusi keluarga berlaku apabila berlakunya kes perceraian suami dan isteri. Apa yang kita dapat lihat, hari semakin hari, kes perceraian semakin meningkat dan salah satu punca ialah timbulnya masalah seksual seperti lesbian, gay, transgender dan sebagainya. Akhir sekali ialah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Penularan LGBT di Malaysia telah merosakkan generasi muda pada masa kini. Bagaimana segenerasi muda boleh terjebak dengan LGBT ini ialah daripada pengaruh akan sebaya. Gejala LGBT ini juga cenderung negatif kepada isu sosial, di mana mereka kurang bergaul dengan masyarakat yang lain kerana terjebak dengan golongan LGBT ini. Saya Siti Maisarah binti Abdul Kadir akan membincangkan tentang apakah cara untuk kita menangani isu berkaitan kumpulan LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pertama sekali, kerajaan daripada bukan kerajaan, mereka boleh membina pusat bimbingan dan pemulihan sasla seperti Yayasan Istimam Malaysia dan juga Majlis Agama Islam Johor. Mereka yang ditempatkan di sini ialah mereka yang ingin berubah dan bertaubat kembali ke pangkal jalan. Jadi di situ mereka diberikan pendidikan seperti didikan agama dan juga moral yang diciptakan khusus dan khas untuk mereka. Selain itu, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh membuat kempen kesedaran tentang keburukan LGBT ini yang khususnya kepada golongan remaja. Hal ini kerana golongan remaja adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang baru termasuklah LGBT. Jadi, saya yakin dengan pendedahan awal ini terhadap remaja, mereka mendapat lebih banyak pengetahuan bahawa LGBT ini tidak memberi apa-apa manfaat dalam kehidupan mereka, tetapi ia memberikan keburukan dan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga orang sekeliling. Jadi dengan adanya sokongan daripada masyarakat Malaysia, mereka mampu beristiqomah meninggalkan kehidupan yang dilaknat oleh Allah. Tidak dilupakan juga bahawa melalui peranan ibu bapa, kita dapat mencegah pengaruh LGBT secara awal. Seperti yang kita ketahui, perasaan kesunyian dan keseorangan adalah salah satu punca daripada terjebaknya dengan LGBT. Hal ini disebabkan situasi di mana ibu bapa yang telah mengabaikan tanggungjawab dan tiada masa terhadap anak-anak. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita perlu meluangkan masa dan dengan keluarga dan anak-anak supaya kita tahu tentang perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak akan merasa bahawa ibu bapa lah tempat mereka bergantung hidup dan mereka berasa selamat di bawah bimbingan ibu bapa mereka. Ibu bapa boleh berikan didikan agama sejak kecil lagi kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka mengetahui perkara yang baik dan perkara yang buruk dan juga perkara yang bercanggah dengan agama Islam. Secara tidak langsung, anak-anak dapat menjauhkan diri daripada unsur-unsur berkaitan yang boleh membuatkan mereka terjerumus kepada LGBT. Bukan itu sahaja, ibu bapa perlu memantau anak-anak ketika bermain dengan gadget. Sebagai contoh waktu pandemik ini, semua golongan daripada kanak-kanak sehingga remaja sudah memiliki gadget sendiri. Hal ini kerana semasa waktu pandemik lah mereka menjalankan pembelajaran secara talian. Jadi, ibu bapa perlu memantau mereka supaya
ia dapat mengenal pasti mereka menggunakan gadget tersebut untuk belajar ataupun sebaliknya. Kesimpulannya pada perbincangan kita ini, isu LGBT perlulah dibanteras kerana ia tidak mendatangkan manfaat langsung terhadap diri kita dan juga masyarakat. Setiap orang perlulah bertanggungjawab dan mengambil langkah proaktif dalam usaha membasmi permasalahan LGBT ini, walaupun gejala ini sukar dibendung disebabkan arus pemodenan yang semakin berkembang. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah mengambil berat tentang perkara ini kerana kita tidak mahu perkara yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, iaitu kaum Sadok, berlaku semula terhadap diri kita. Marilah kita ambilkan ia sebagai pengajaran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.